Okay, thank you. Okey, pada hemat anda, mengapakah seseorang yang melakukan kesalahan itu perlu mohon maaf? Okey, mengapakah seseorang yang melakukan kesalahan itu perlu memohon maaf? So, soalan kebat ni kamu jawab berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan masing-masing. Jadi, jawapan kamu hendaklah dimulakan macam ni. Seseorang, okey, kalau mengapakah maknanya sebab. Sebab-sebab seseorang yang melakukan kesalahan itu perlu memohon maaf ialah apa dia? Ataupun alasan. Alasan seseorang yang melakukan kesalahan itu perlu mohon maaf ialah apa dia? Pada hemat anda tu maknanya pada pandangan anda. Okey, cikgu share link sekali lagi Okey, dia ada 3 markah, cikgu nak 2 saja. 2 alasan saja. Senang je, maknanya kenapa kalau kita buat salah kita kena minta maaf. Itu saja kenapa. Okey, takat ni ada 2 orang baru respon. Baik. Hakim, pada hemat saya, seorang yang melakukan kesalahan itu perlu memohon maaf agar dapat menenangkan hati orang lain dan masyarakat dipandang mulia dengan amalan memohon maaf. Kejap. Dan dipandang mulia oleh masyarakat dengan melakukan amalan memohon
dan menerima maaf. Tak payah. Tak perlu buat yang ni tak payah. Yang ni saja. Alia Najihah, pada pandangan saya, pada pendapat saya, seseorang yang melakukan kesalahan itu perlu memaaf kerana kita perlu mengaku kesalahan yang telah dilakukan ke atas seseorang individu agar tidak lahir perasaan dendam di hari akan di hari. Hari itu ialah masa pada hari yang akan datang dan kita perlu saling berbaik-baik antara satu sama lain. Bagus. Tahniah Alia Najihah. Akmal, berdasarkan sumbahan antara ini tadi Nurul Batrisya, seseorang yang melakukan kesalahan itu perlu memaaf untuk menunjukkan bahawa seseorang individu benar-benar kesal. Benar-benar kesal. Benar-benar kesal dalam perkara tersebut dan dapat dilihat sebagai sikap berhalak. Benar-benar kesal terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Yang telah dilakukan. Dan dapat dilihat sebagai amalan memohon maaf dapat dilihat sebagai sikap yang berakhlak. Yang berakhlak mulia. Okey, Badisha. Okey. Itu saja. Okey, Hidayah. Alasan seseorang itu perlu meminta maaf. Perlu meminta maaf sebagai cara untuk mengakui kesilapan yang telah dilakukan. Betul tak? Hanya mohon maaf saja cara yang terbaik untuk kita mengakui kesilapan yang telah kita buat. Alasan seterusnya ialah alasan seterusnya ialah sifat mohon maaf adalah satu sifat, bukan adalah, merupakan sifat yang mulia. Okey. Terima kasih atas respon-respon yang telah diberikan. Okey, sekarang lihat soalan yang terakhir. Gejala sosial seperti lumba, motosikal haram, basikal lajak, penyalahgunaan dadah dan vandalisme semakin menular dalam kalangan remaja. Sekiranya tiada tindakan segera, surat tentu hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang harmoni tidak akan tercapai. Okey, dekat sini dia bagi situasi Dia bagi situasi gejala sosial. Kemudian soalan dia, sebagai ibu bapa, apa tindakan yang anda lakukan sekiranya anak anda terlibat dalam gejala sosial? Okey, jadi kita kena macam mana? Kita kena bayangkanlah kita ni sebagai ibu bapa. Kalau kita sebagai ibu bapa, anak kita terlibat dalam gejala sosial seperti motosikal haram, penyalahgunaan dadah, apa yang kita kena buat terhadap anak kita tu? Itu saja. So, mulakan jawapan kamu. Tindakan
ataupun antara tindakan yang saya lakukan sekiranya anak saya, anda tukar kepada saya, anak saya terlibat dalam gejala sosial ialah apa dia? Itu saja. Cikgu ulang. Antara tindakan yang saya lakukan sekiranya anak saya terlibat dengan gejala sosial ialah, okey, faham Basikal lajak tu apa dia? Basikal lajak tu race basikal. Okey, jelas Okey, tolong jawab soalan yang last ni Nak habis kelas dah. Okey, cikgu ulang soalan balik. Antara tindakan yang saya lakukan sekiranya anak saya terlibat dalam gejala sosial ialah, ya, Soalan itu berapa markah? soalan ni ada 4 markah. So bagi 3 alasan. 3 alasan pula. Bagi 3 sebab. 3 tindakan. Ataupun apa yang perlu kita lakukan jika dapat anak yang terlibat dengan gejala sosial. Apa tindakan kita? Sebagai contohlah, juga ambil memberikan didikan agama yang secukupnya. Itu tindakan kita lah. Sebab antara punca anak-anak terlibat dengan gejala sosial ialah kurangnya didikan agama. Jadi bila ibu bapa dah sedar anak kita terlibat dengan gejala sosial, kita kena pastikan anak-anak kita tu mendapat didikan agama yang secukupnya supaya kembali ke fitrah asal.
Okey, jelas? Okey. Jawapan yang pertama. Harith. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, tindakan yang saya lakukan sekiranya anak saya terlibat dalam kehidupan sosial ialah lepas ialah kena ada kata nama saya. Saya akan menegur dan menasihati dia. Setelah itu saya akan memarahinya jika perangannya tidak berubah dan menghukumnya. Okey, jawapan ni terlalu negatif. Saya akan memarahinya jika perangai tidak berubah dan menghukumnya. Dia betul. Itu memang tindakan yang selalu dibuat oleh parent lah. Tapi tak sesuai sebab jawapan negatif. Kita nak jawapan yang positif ya, Harith. Okey. Okey, Nurul Hidayah. Antara tindakan yang saya lakukan sekiranya anak saya terlibat dengan gejala sosial lah, saya akan berikan nasihat. Seterusnya saya akan sentiasa memantau aktiviti harian anak saya. Bagus. Akhir sekali saya akan melibatkan anak saya dengan aktiviti yang sihat. Ya. Itu je cara yang terbaik untuk mengelakkan anak-anak daripada terjerumus ke dalam kegiatan sosial. Sibukkan diri anak-anak dengan aktiviti riadah. Maknanya kita kena luangkan masa dengan anak-anak. Okey, tahniah Nurul Hidayah. Antara tindakan yang saya lakukan sekiranya anak saya terlibat dengan gejala sosial ialah saya akan menasihati anak saya supaya tidak melakukan sebarang aktiviti yang boleh membahayakan diri. Dan itu saya akan melarang mereka daripada melakukan aktiviti yang melanggar undang-undang. Akhir sekali saya juga akan memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak saya. Okey, bagus. Baik, seterusnya Hakim. Antara tindakan yang saya lakukan sekiranya anak saya terlibat dalam gejala sosial ialah saya akan memberikan nasihat kepada anak saya. Okey, Hakim, nanti gunakan penuh wacana. Seterusnya, selain itu, di samping itu, gunakan saja. Seterusnya, saya akan memberi didikan agama kepada anak saya dan saya akan menasihatinya untuk, kena ada kata hubung, untuk memilih rakan yang mempunyai akhlak yang baik. Okey, bagus Hakim. Okey. Perlu ada penanda wacana. Sebab apa? Sebab ayat kita semua ada subjek dan predikat. Jadi kena ada penanda wacana. Okey, cikgu tunggu respon lagi 2 orang. Kurang sesuai. Cikgu nak asingkan. Kenapa? Sebab seelok-eloknya kita punya jawapan tu kena ada kata hubung tau. Maknanya seelok-eloknya satu jawapan tu kena ada ayat majmuk. Kita bagi sebab. Macam ni, contoh macam jawapan Alia kan? Nampak? Saya akan menasihati anak saya supaya tidak melakukan aktiviti yang boleh membahayakan diri. Nampak tak? Ada kata hubung supaya. Bila ada kata hubung, itu ialah ayat majmuk. Nampak? Maknanya ada tindakan dan ada sebab dia kenapa. Kenapa dia buat tindakan tersebut dan apa kesan dia. Nampak? So, kena ada penanda wacana. Okey, Akmal. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, tindakan yang saya akan lakukan sekiranya anak saya terlibat dalam gejala sosial ialah
saya akan menegur dan menasihati mereka supaya berubah sikap itu, supaya berubah sikap menjadi yang, supaya berubah sikap, supaya tak payah, supaya menjadi, betul lah, supaya berubah sikap untuk menjadi orang yang lebih baik. Selain itu saya akan berpesan kepadanya supaya memilih rakan yang punya akhlak yang baik. Terusnya saya akan menyibukkan diri saya dengan anak saya, bukan menyibukkan diri saya akan meluangkan masa dengan anak melalui dengan aktiviti, melalui aktiviti riadah seperti berjogging, berbasikal dan bermain badminton. Okey. Okey, Akmal, terima kasih sebab respon. Bagus jawapan kamu. Nurul Batrisha, tindakan yang saya lakukan sekiranya anak saya terlibat dengan gejala sosial ialah saya akan menasihati tentang, saya akan menasihatinya tentang betapa bahayanya gejala sosial, tentang bahaya. Kemudian saya akan memberi perhatian yang secukupnya terhadapnya dan berusaha dalam menghindarkan anak saya daripada terlibat dalam sebarang aktiviti gejala sosial, lagi. Okey, baik. Jadi semua dah respon. Okey, bagi yang tak sempat respon tu tak apa. Nanti kamu buka balik Padlet ni, cikgu akan semak jawapan kamu. Okey. Jawapan yang logik. Betul, jawapan yang logik. Tapi dia kena ada kematangan. Okey. Baik. Okey, jadi setakat itu saja kelas kita pada malam ini. Okey, minta maaf atas segala kekurangan yang berlaku pada malam ini. So, minggu depan kita akan sambung novel dan juga rumusan. Kemudian minggu yang seterusnya kita akan adakan ujian. Okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa, so